Baik, hadis yang ke-13. So hari ini hadis baru insya-Allah. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Sekali lagi kita tengok atau semak sama-sama. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Dari seorang sahabat yang bernama ataupun dari seorang sahabat yang gelarannya adalah Abi Hamzah. Namanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah telah redha ke atasnya sebagai gelaran kepada seorang sahabat. Khadim merupakan pembantu ataupun khadam. Khadam ni kita ni duduk tengok cerita Piramli kan. Jadi tengok khadam. So ni bukan. Khadim maknanya pembantu. Ya, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dipersiapkan dirinya untuk menjadi pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak beriman, ya, ayyi la yukmilu, tidak sempurna iman. Walaupun perkataannya tidak beriman, tetapi bila Nabi sebut maka diterjemahkan dengan terus makna. Bukan makna orang tu tak ada iman, sebab tak ada iman maknanya kafir. Jadi la yu'minu maknanya bukan tidak ada iman, tidak sempurna iman walaupun imannya ada. Ya, la yu'minu bermaksud tidak sempurna iman. Hatta, ya, sehinggalah, ya, tidak sempurna iman dia. Jadi masih kekal tak sempurna iman. Sehinggalah maknanya sampailah kepada satu titik yang barulah jadi sempurna iman dia. Bila dia jadi sempurna iman dia, hatta yuhibba, sehingga dia itu menyayangi, li akhihi, bagi saudaranya, ma, apa, yuhibbu, dia suka, li nafsihi, yang disuka pada dirinya. Baik, hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Seperti biasa di Bukit Jelutong ni, dia orang akan balik rumah buat kajian. Maka silalah tengok dalam kitab Imamul Bukhari dan Sahih Bukhari itu, dia ada satu bab, dia ada satu kitab Al-Iman. Bab dari tanda keimanan itu ialah mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ada satu dalam Sahih Bukhari itu, dia ada kitab, ya, kitab Al-Iman. Imam Muslim juga dalam kitab Al-Iman, bab ciri-ciri orang yang beriman dan mencintai saudara. An-Nasa'i dalam kitab Al-Iman juga, ya, dalam bab alamat iman. Imam Tirmidzi dalam sifat qiyamat. Tapi dia punya lafaznya adalah ya Hanzalah, hari kiamat, dan hari kiamat itu hampir. Okey, tak apa. Ibn Majah dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Baik, kepentingan hadis ini macam biasa, kita kalau nampak dia punya kepentingan tu, tentu kita rasa bahawa oh penting, sebab kita kadang-kadang bila baca sepintas lalu kita rasa benda tu nasihat biasa. Maka kita tengok Imam Nawawi rahimahullah telah berkata dalam syarah Sahih Muslim, ya, ingat Imam Nawawi yang kitab hadis 40 ni, ini antara kitab dia yang paling kecil, ya. Sahih Muslim yang banyak itu Imam Nawawi setiap syarahkan setiap hadis dia. Syarahkan maknanya terangkan. Kitab ini Imam Nawawi hanya letak hadis dan membuat turjuman dan membuat sedikit penerangan supaya
Bila kita baca spontan kita tahu. Kenapa kitab ni jadi tebal? Sebab disyarahkan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha. Jadi orang lain syarahkan. Jadi Imam Nawawi punya kitab yang betul nipis je. Hadis 40 tu nipis sangat. So hadis tu dia buat penerangan saja. Dia buat satu syarah supaya kita faham maksud. Dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, dia berkata, Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah ibn Zaid, Imam Madhab Malikiyah di Maghribi di zamannya, telah berkata, kumpulan adab-adab kebaikan itu bercabang dari 4 hadis. Ya, dikata kalau tentang adab kebaikan, ya, maknanya buat baik tak cukup ingat, tetapi mesti ikut beradab ketika buat baik. Ya, saya ulang sekali lagi sebab takut kita terlepas pandang. Setengah orang yang penting buat baik, tetapi sebenarnya dalam buat baik itu ada adab buat baik. Jadi sebab tu orang yang benar-benar nak melakukan kebaikan sebenar, dia bukan fikir hanya nak buat baik, dan dia bukan hanya nak buat baik, dia akan melihat apa adab orang dalam melakukan kebaikan. Macam kita mengaji lah, ya, mengaji ni baik, tetapi dalam mengaji itu ada adab-adab kita mengaji, ada adab-adab dan kita belajar, ya. Kita pulang ke rumah, ya, kita siapkan makan itu baik, tetapi di sana juga ada adab-adab. Baik, semua hidup kita ini ada sentiasa adab-adab, ya, tata susila dalam melakukannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hadis dikata yang kalau bab adab ni, dikata adab kebaikan ni dirangkum pada 4 hadis saja menurut siapa tadi? Imam Abu Muhammad Abdullah. Yang pertama dikata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu nombor 1. Adab yang besar tentang kebaikan nombor 1 adalah hadis Nabi, man, sesiapa, kan adalah yu'minu, dia itu beriman, billah, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan dia beriman dengan yaumil akhir, maka apa yang dia kena buat? Maka hendaklah dia yaqul, dia bercakap khairan, baik. Kalau tak boleh, aul yasmut, diam saja. Itu adab nombor 1. Aminlah ya Allah, jadilah kami beradab yang macam ni, kan. Benda baik saja cakap, tak ada, it's okay. Ya, yang tahu saja kita cakap, yang kita tak tahu jangan cakap, yang kita pasti saja kita cakap, yang tak pasti jangan cakap. Ya, bahkan hari ini, ya, kan Nabi sebut dalam hadis, memada seorang itu dianggap sebagai pendusta apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Orang sampai kita forward, orang sampai kita forward. Kita ni di sisi Nabi dah disebut sebagai kadzib, seorang pendusta. Ya, maknanya apa dia? Sebab nanti orang tanya kita, kamu forward ni? Saya dapat daripada orang, saya forward. Jadi pada kita ambil hadis ini. Maka kita tak tahu betul tak betul, maka lebih baik liyasmut, diam. Yang kedua, hadis yang kita belajar pada pertemuan sudah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rupanya hadis tu besar sangat, kan, untuk adab kita. Dan kita harap kita dah bincang. Sayalah terutamanya, ya Allah, ya, tolonglah ya Allah, amalkan kebaikan Islam kita terletak kepada sejauh mana kita tinggalkan benda yang tak ada faedah. Ya, setiap hari kita ada bakul kosong. Bila kita letak benda tak faedah, benda faedah tak dapat nak masuk. Jadi lepas tu kita kena buang dulu, ya, dalam proses. Kalau ilmu tasawuf disebut takhallian, kena kosong dulu, barulah masuk yang kedua, tahalli, memasukkan, dan barulah lahir tajalli, rasa macam kehebatan Allah. Kita tak pernah rasa kehebatan Allah kalau tak ada proses tersebut, ya. Kemudian yang lain daripada Nabi adalah satu hadis pendek, la taghdab. Pesan Nabi, jangan marah, ya, jangan murih, jangan marah, bahasa bakunya begitulah, ya. Nanti kita akan jumpa hadis ini, kita akan syarahkan, ya.
Dan sabda Nabi SAW yang terakhir yang kita baca hadis ini, hadis yang ke-13 dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah kamu menyayangi saudaranya apa yang disuka untuk dirinya sendiri. Atas sebab demikian, maka inilah rahsia mengapa Imam An-Nawawi memilih keempat-empat hadis ini dalam kumpulan hadis 40-nya. Telah berlalu sebahagian dari hadis tersebut dalam syarah ini dan akan datang yang lain pula insya-Allah. Maka Imam An-Nawawi dia mesti masuk empat ni dalam hadis 40 dia, ya. Al-Jardani yang berkata dalam syarahnya terhadap hadis 40 An-Nawawi, hadis ini adalah merupakan kaedah dari kaedah-kaedah agama Islam. Ya, kaedah ni maknanya satu kesimpulan yang daripada situ banyak benda yang kita boleh syarahkan. Kita masuk pada istilah hadis, ya, istilah hadis. Yang pertama, la yu'minu. Tadi dah kita terangkan. La yu'minu makna betulnya adalah la tidak yu'minu verb. Dia itu beriman. Dia lelaki itu beriman. Tapi maksudnya adalah tidak sempurna iman. Ya. Jadi ada orang salah faham ni. Jadi orang kata bahawa kalau tak beriman orang, maknanya tak beriman kafir. Ya, sebab iman lawannya kafir, iman lawannya kufur. Ahadukum, ahad seorang, kum seorang dari kamu, ya, iaitu salah seorang dari kalian yang mengaku beriman itu. Jadi kalau kita berlaku beriman, ambil perhatian kata Nabi ni, li akhihi, mencintai saudaranya, ya. Li akhihi maknanya bagi saudaranya, iaitu mencintai saudaranya sama ada muslim ataupun muslimah. Ada juga yang menyatakan cinta kepada saudara sesama manusia, ya. So maknanya sebab dalam bahasa Arab akhi bermaksud saudara. Saya tengok dia punya terjemah ke kita tu, dia dah jadi macam agak cair, dia tak concentrate. Baik, dalam bahasa Melayu, so kita pergi ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kalau kita sebut saudara tu bermulanya macam mana? Saudara ni kat kampung contohnya, bila sebut saudara dia mulanya kat mana? Yalah, memanglah PKP lama tak balik kampung. Ni yang tersilap saya sebut contoh saudara di kampung kan. Ada yang sensitif kan. Bila sebut saudara, dia punya mula dia kat mana? Boleh pergi jumpa dengan ayah kita, cakap ini saudara saya. Ni memang lama tak balik kampung ni. Siapa berani cakap jumpa mak ayah dia, ni saudara saya, nak perkenalkan pada orang. Tuan-tuan, mak saya datang, saya perkenalkan, ni saudara saya. Mak kita tengok atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Menunjukkan itu bukan mula batas dia. So, kat mana lagi? Adik-beradik? Datang adik-beradik saya, saya bagi tahu, ni saudara saya. Sekali lagi, kecil hatinya lah, ya Allah, mentang-mentanglah kamu 2 minggu kali di hujung bulan datang ke Masjid Jelutong, boleh perkenalkan aku ni saudara. Biasanya siapa saudara? Kalau kami lah, saya faham kan? Faham. Biasanya sepupu. Daripada sepupu tu titik mula, dan 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, berapa pupu lah, itu saudara. Betul kan? Kecuali orang Kedah lah, orang Kedah. Ni diikut, saya tak tahu ada orang Kedah kat sini sebab saya ceramah kat Kedah kan. Saya pun panggil lah seorang student ni, ceramah untuk pelajar kan. Saya panggil seorang student, saya kata, adik-beradik berapa orang? Nak cerita pasal doa, nak suruh doa adik-beradik berapa orang? Tak tahu. Saya tengok ini biar betul budak ni kan, adik-beradik. Saya kata tak tahu. Saya kata tak tepi, panggil orang lain pula. Budak ni memang budak ni saja nak melawan kita pun. Jadi panggil seorang lain, nampak macam okey lah, macam prefect sikit kan. Jadi adik-adik berapa orang? Tak tahu Ustaz. Saya jadi confused.
Okeylah, poin saya terus hilang. Masa makan barulah cikgu tu datang. Dia kata, "Ustaz, kat Kedah ni adik-beradik, sepupu, dua pupu, tiga pupu, semua dia panggil adik-beradik." Okey, saya pun baru faham. Baik. Jadi tuan-tuan, apabila kita terjemahkan tadi kita terjemahkan saudara dalam feeling kita ni ialah orang yang bukan rapat sangat, dia jauh. Ya, tapi taklah jauh, tapi taklah rapat sangat. Sedangkan ikhwah, ya, ikhwah, cuba terjemahkan ataupun kita biasa dengan ikhwan muslimin kan, cuba terjemah ke dalam bahasa Inggeris. Kita kena kona ke bahasa Inggeris dulu. Ikhwan muslimin terjemahnya adalah brotherhood. Okey, sekarang kita ambil brother, terjemah pada bahasa Melayu. Abang atau adik, adik beradik. Nampak? Maknanya ukhuwah ni ialah adik beradik. Dan sebab itulah kalimah adik beradik diguna pakai oleh Nabi nak bagi tahu bahawa setiap yang mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah macam adik beradik. Tu dia punya angkat tinggi kita sesama kita. Tapi ialah kenapa rasa jauh? Sebab kita dah bagi makna saudara tadi. Kita dah bagi makna saudara tadi. Tahu berapa ni, tahu berapa ratus pupu saya tak tahu ni. Ini berapa ribu pupu saya. Jadi kita tak ada rasa. Tetapi kalau kita tengok di sini li akhihi, ya, di sini adalah maknanya tak kira muslimin dan muslimat, kita perasaan kita seperti kita menyayangi adik-beradik kita. Kat situ pun Allahu Akbar. Saya rasa kefahaman ni pun dah jauh kan. Ya. Sebab kalau kita tengok memang kita terjemah saudara tak sampai. Bila terjemah tak sampai, kita tak sampai. Okay? Okey, jadi kita harap, sebab itu kita katakan tadi ini adab. Ya, sebab dia punya meletakkan. Dan sebab itulah bila kita rasa jauh, asal je tak senang di hati, kita terus mudah rasa benci. Dan kita tak rasa faham untuk sayang. Kita tak faham bahasa sayang adik-beradik. Ya. Oleh kerana mungkin dia tak sama dengan kita, dia mungkin grup dia tak sama dengan kita, dia punya parti tak sama dengan kita. Dengan mudah hadis ni tak pakai dah. Nampak? Dengan mudah sebab kita telah buang, ya, mereka tu daripada adik-beradik kita, adik-beradik dalam agama kita. Ya, sepatutnya adik-beradik ini lebih dekat, ya, sebab kita keluar daripada rahim Allah. Rahim min kasih sayang Allah. Sebab rahim hanya untuk orang beriman. Rahim tak boleh masuk dalamnya melainkan orang beriman. Kalimah rahim Allah. Jadi kalau kita adik-beradik kerana berada sama dengan rahim ibu, maka lebih besar, lebih kuat adalah berada dalam rahim Allah. Boleh faham ke rahim? Jangan jadi macam lain macam kan. Rahim tu fizikal, rahim itu meaning, ya, maknanya kita duduk dalam rahim ibu, jadilah siapa yang sama rahim tersebut adik-beradik. Tetapi kalau duduk sama dalam rahim Allah, maka jadi kita adik-beradik di dalam agama, ya, dan dia lebih kuat sebenarnya, ya, sebab adik-beradik ini kadang-kadang ada jadi tak Islam contohnya. Jadi ada yang fasik, ada yang jahat. Sedangkan adik-beradik sesama ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita ambil perkataan tu, ya, kita bawa dan kita latih dalam diri kita. Barulah insya-Allah hadis ni mudah nak apply. Tapi kalau hati kita jarak jauh, ya, tak suka tu lebih banyak, ya, dan akhirnya kita tak dapat nak faham roh agama Islam. Sebab roh agama Islam ni DNA dia pada dua. Ya, roh agama Islam ni DNA dia dua. Satu, iman. Kedua, ukhuwah. Ya, kalau kita tengok agama Islam kita, dia mesti ajaran dia adalah untuk menjaga iman, memupuk ukhuwah. Menjaga iman, memupuk ukhuwah. Jadi kalau kita tahu, seserius itu punya ajaran Islam. Baik. Contoh ya, kalau kita tak berapa nak rasa lagi, mari kita ambil perbuatan yang memang sangat dekat dengan Allah. Solat sebagai contoh.
Solat. 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 Solat itu apa definisinya? Okey, solat kita tengok apa yang ulama bagi ya. As-salatu lughatan ad-du'a. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat dari segi bahasa adalah doa. So solat adalah doa. Solat adalah doa. Ya. Kemudian dari segi definisi ialah af'alun wa aqwalun. Tonton dengan betul. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyaraitin makhsusatin. Itu definisi yang ulama pakat buat kalau tanya apa itu solat. Siapa boleh jawab begitu, maknanya dia telah mendefinisikan solat seperti yang didefinisikan, disimplifikan oleh para ulama. So solat bahasanya adalah, dari sudut bahasa adalah doa, dari sudut definisinya adalah perkataan, perbuatan yang dimulakan dengan takbir, dihabiskan dengan salam dengan tata cara tertentu. Seringkas itu solat. So solat dimulakan dengan apa? Saya sebut tadi DNA kan, saya sebut DNA. Apa DNA kepada agama kita? Iman, kedua ukhuwah. Ya. Sebab kita nak masuk dalam hadis ni, kita kena bersihkan dulu kefahaman kita, rasa kita. Ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah ukhuwah sesama manusia, sesama muslim. Baik. Bila kita solat, balik ini contoh, saya kata contoh, kita ambil satu perbuatan namanya solat, sebab kita nak tengok ada tak DNA itu di dalam perbuatan solat. Yang saya dakwa sebentar tadi adalah mesti ada iman pada Allah, hubungan dengan Allah, iman dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Solat dimulakan dengan takbir. Apa takbir? Ya tak? Bila sebut takbir, apa itu takbir? Allahu Akbar. Takbir simple je. Orang kata apa itu takbir? Allahu Akbar. Sebab takbir itu adalah istilah untuk Allahu Akbar. So kalau orang kata takbir, maknanya kita kena sebut Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah? Saya tak dengar. Allah? Okey. Allahu, Allah lah. Tahu kan? Akbar mana? Kalau kita nak terjemah betul-betul kan? Terlebih besar. Terlebih besar. Sebab dalam bahasa Arab bila guna akbar disebut isim tafdil. Isim tafdil ni maknanya paling lebih. Baik. Kalau sebenarnya itulah kadang-kadang kita pun ialah benda ni biar ajalah kan. Kalau kita kata Allah Maha Besar, ayat itu penyataan nak bagi tahu bahawa Allah itu Maha Besar. Dan dia punya perkataan dia, kita kena bawa nama Allah Al-Kabir. Jadi Al-Kabir, jadi patutnya Allahul Kabiru. Adakah orang takbir macam tu? Allahul Kabiru. Jangan buat lepas ni, tiba-tiba orang ini dapat maknanya. Sebab Allah Maha Besar ialah nak bagi tahu Allah itu sifatnya Maha Besar. Allah Maha Besar bermaksud Allah itu sifatnya Maha Besar. So kalau kita convert ke bahasa Arab, dia jadi Allahul Kabir. Tetapi bila sebut Allahu Akbar, baik, bila kita sebut terlebih, apa message? Setiap perkataan tu ada message tu. Bila sebut
terlebih. Tu mesej dia lagi. Okey. Makanan ni banyak. Ini yang terlebih sedap. Apa mesej saya? Nak bagi tahu dia sangat sedap ke? Nak bagi tahu dia sangat sedap ke? Mungkin yang ni pun sedap-sedap juga, cuma saya sebut yang ni yang sedap. Tetapi bila saya sebut yang terlebih sedap, maknanya dia adalah untuk perbandingan. Membandingkan bahawa tidak ada yang lebih besar. Kalau makanan tadi, tidak ada yang lebih sedap bandingan ni saja. So Allahu Akbar, maksudnya Allah itu terlebih besar dan semua yang lain kecil. Pada saat muazzin kata Allah terlebih besar, kita tengah meeting. Masa tu datang soalan, siapa lebih besar, meeting ke Allah? Itu tujuan tafdil, itu tujuan isim tafdil. Itu tujuan isim tafdil. Isim tafdil tujuan digunakan untuk membanding. Kalau kita terjemah hanya untuk maha besar, itu hanya untuk bagi tahu Allah tu memang maha besar. Jadi tak ada perbandingan. Nampak tak dia punya, sebab bahasa ni tujuannya untuk beri stres. Bahasa ni tujuannya nak bagi stres. Betul kan? Kalau kita makan sesuatu tu sedap, kita kata sedap. Tetapi A ni lebih sedap berbanding dengan B. Okey, yang ni sedap, yang ni sedap. Orang faham tak? Nak bagi tahu A lebih sedap daripada B. Yang ni sedap, yang ni sedap. Boleh faham ke mana yang lebih sedap? Maka kita gunakan ini lebih sedap. Maka ada tafdil. Terus tahu yang ni bukan tak sedap, tetapi tak berapa sedap compare tu yang tadi. So baik, bukan tu yang kita nak bincangkan nanti Kang. Ya, sebab tu mungkin dalam tahsin solat lah, kalau kita bincang erti solat dalam, kita akan bincang satu-satu yang kita sebut dalam solat tu daripada mula sampai habis. Tapi cukup semua dah dapat idea. Apa makna Allahu Akbar? Nasib baik tukar. Maknanya tidak ada bandingan untuk betapa besarnya Allah. Tetapi kalau kita nak terjemah lepas tu maha besar, setelah kita faham tak apa. Kan? Supaya kadang-kadang mesej tu lari dengan sebab translation. Mesej lari dengan sebab translation. Okey. Jadi solat dimulakan dengan takbir. Ingat tak DNA mesti ada iman pada Allah. Baik, solat yang memang semata-mata dengan Allah, muhtatamatun bit taslim. Muhtatam dihabiskan dia, muhtatamah dihabiskan dia bit taslim. Apa makna taslim? Apa makna taslim? Assalamualaikum. Macam tadi takbir Allahu Akbar, taslim adalah Assalamualaikum. Baik, nampak tak sekarang ni takbir untuk Allah, taslim untuk siapa? Adakah untuk Allah? Assalamualaikum ya Allah? Tak, sebab salam tu dari Allah. Tetapi untuk siapa? Untuk manusia. Sebab tu Nabi bila bagi salam pusing. Sampai sahabat kata kami berada di belakang Nabi sampai nampak putih pipi Nabi. Putih pipi Nabi. Dan Nabi pusing sampai nampak putih pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan isunya putih tak. Rupanya Nabi ni memang kena putih pipinya. Cari produk yang memutihkan. Tak. Jangan salah faham kan. Patutlah kita jual kuih putih sebab ada. Jadi tak ada kena mengena. Cuma nak bagi tahu bahawa Nabi pusing itu maknanya Assalamualaikum, ya, kepada semua yang berada di kanan sampai ke kutub sana, kita doakan keselamatan. Sebab tu kita tak boleh nak faham orang yang solat doa Assalamualaikum ke kanan, ke kutub utara, kutub selatan, kita bagi Assalamualaikum, tapi keluar solat ya Allah, cakap dia marah, benci, menyampah, kutuk, maki. Mana DNA agamamu? Sebab DNA agamamu diajar dalam solat Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sebab tadilah, sebab definisi awal. Ini 1000 1000 pupus 1000.
memang jauh. Sedangkan Allah nak dekatkan kita sekarang. Okey, itu idea-idea awal yang kita nampak daripada istilah ini ya. So nampak besar tak hadis ni? Besar. Apatah lagi nak memberi sempurna tak sempurnanya iman kita di sisi Allah. Ini bukan tentang orang. Orang jadi sebab untuk sempurna iman. Dia selalu macam tu. Orang ni hanya sebab, suami kita tu hanya sebab untuk kita dapat redha Allah. Setengah orang dia tak faham, dia tolak suami dia tak peduli suami dia sebab nak dapat redha Allah. Allah tak bagi redha sebab Allah nak suami kepada isteri, isteri kepada suami. Kita buat baik kepada pasangan kita sebab di situ kita dapat redha Allah. Ada orang tak faham, dia buang terus suami dia tak peduli suami dia tak peduli isteri dia tak peduli anak dia. Bukan itu. Jadi Allah itu paksi dia. Jadi Allah jadikan sebab. Okey, sebab kamu manusia ada fitrah, maka dengan fitrah itu kamu baik. Jom kita masuk lagi. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Actually terjemah ni pun terjemah kan, dia kena gunakan dia ya, bukan ia. Ma yuhibbu li nafsihi, ma apa yuhibbu sayangnya li nafsihi bagi dirinya. Ya, maknanya kita apa yang kita sayang terhadap diri kita, begitulah yang kita sayang terhadap orang lain. So apa itu mesti ada benda-benda yang kita sayang. Kita suka senang, kita harap orang lain senang, sempurna iman. Kita apa saja yang kita suka, maka benda apa yang kita suka tu kita nak ada pada orang lain. Sempurnalah iman kita. Baik, kaedah hadis dan petunjuknya ya, fiqh hadis dan petunjuknya. Yang pertama, keeratan perhubungan masyarakat Islam, kasih sayang dan saling cinta mencintai. Kenapa? Sebab Islam akan jadi kuat bukan hanya dengan sebab iman seseorang, tetapi ukhuwah sesama kita. Jadi dia mesti parallel, dia mesti tidak boleh kontradik antara ajaran Islam. Sebab tu saya katakan bahawa bila kita nak mengamalkan Islam yang sebenar, dia mesti ada DNA tadi ya. Dan jangan kita pisahkan, jangan kita tak pedulikan, jangan kita rasa it's okay, it's up to me lah nak bantai orang ke, nak belasah orang ke. Kita fikir banyak kali, dan inilah tujuan hadis ini. Sebab erat hubungan ya, erat hubungan. Dan saya fikir ya, kita pun buat team building ya, kadang-kadang dalam company buat team building, dan saya mengkaji saya rasalah saya lihat manusia dia ikat manusia ya, boundkan manusia itu, bindkan manusia. Tidak ada sejarah yang boleh menunjukkan ikatan yang lebih hebat daripada apa yang pernah dibangunkan oleh Rasulullah. Kita bacalah sejarah yang dibuat oleh orang ya, dalam medan perang sesama mereka. Saya yakin tak ada siapa yang boleh mendandingi bagaimana eratnya hubungan masyarakat Islam seperti yang dibangunkan oleh Rasulullah. Sebab itulah Rasulullah ni mesti jadi model kita. Ya, Rasulullah ni mesti menjadi model kita. So dalam soal apa? Kasih sayang dan saling cinta mencintai. Ya, kasih sayang. Baik, Islam meletakkan objektif agar manusia hidup dalam berkasih sayang, di mana setiap individu berusaha untuk mewujudkan kebaikan untuk kesemua orang dan kebahagiaan dalam masyarakat sehingga hidup mereka diliputi oleh keadilan. Ketenangan tersebar dalam setiap jiwa dan terbentuklah satu masyarakat yang saling bantu-membantu, bergotong royong di antara satu sama lain. Objektif ini kesemuanya tidak akan berhasil melainkan setiap orang dalam masyarakat itu mempunyai keinginan agar kebaikan wujud dalam saudara yang lain sebagaimana kebaikan itu pada dirinya. Kebaikan itu merangkumi erti yang luas, termasuk kebahagiaan, kebajikan dan kelapangan hidup. Oleh sebab itu kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan sedemikian itu dengan keimanan, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai satu sifat dari sifat-sifat yang menghasilkan kesempurnaan iman. Ya. Jadi kita nampak ya. Dan sebab itulah semua yang saya kasihi, kita tengok lagi roh ya.
roh kebersamaan, roh ikatan, dan bersama itu atas nama kasih sayang. Ya, dia punya apa ni, pengikat itu namanya kasih sayang. Ya, ukhuwah itu pengikatnya kasih sayang. Cuma kalau kita keluar sikit untuk nampak perbincangan ini, ya, sebab masyarakat, kalau saya nak tanyalah semua yang dikasih, masyarakat kita secara keseluruhan di Malaysia ini dari sudut kasih sayang lah, kalau saja-sajalah kita dengan tanpa standard apa-apalah, dengan rasa hati naluri kita agaknya, adakah rasanya ikatan kasih sayang tu secara menyeluruh? Agak-agaknya saja kita duduk, bukan ada kena apa-apa pun. Okey ke tak okey? Kita rasa. Ataupun sajalah kalau kita nak muhasabah kan, sebab ini kita, so nanti kita akan baiki diri kita. Kita bukan nak suruh baiki orang tak boleh dibaiki, manusia tak boleh baiki orang, manusia hanya boleh baiki diri sendiri. Bila kita bagi markah tersebut, bukan untuk orang, untuk kita kan. Kalaulah kita rasa daripada 1 sampai 10 lah ukhuwah itu, berapa kita nak bagi untuk seluruh masyarakat Islam di Malaysia ni? Agak-agak tak ada masalah, just sembang je, bukan akan dicatat sebagai satu data yang diterima pakai. Memang tak ada siapa akan terima pakai apa kita cakap. Berapa agaknya? Saya nak tengok ekspektasi kita. Oh, hebatnya, yakinnya kamu. Okey, ada kata 6, ada kata kalau 6 tinggal 4 perfect tu. Kalau 6, 4 lagi dah jadi macam ukhuwah para sahabat dah. Oi, dekat dah tu. Alhamdulillah, ni sangat positif. Saya nak pindah ke Bukit Jelutong sekarang, insya-Allah. Masya-Allah, saya kira kalau kita nak bagilah, saya rasa kalau kita nak bagi, rasanya masya-Allah bawah sangatlah. 1, 2, ada yang bagi 4, ya. Ya. Baik. Tak apa, itu kita cerita. Tapi maknanya kita nak sedar, rupanya Nabi, ya, kalau kita duduk pada posisi Nabi melihat masyarakat, Nabi melihat umat pada ketika itu, dan Nabi tahu bahawa manusia ini memang bukan sekadar bagi iman, dia mesti dibagi ukhuwah. Dan saya katakan tadi, cuma Nabi tidak ada intan apa tu yang Institut Tabir Negara tu, tempat training. Nabi tidak ada motivation center. So Nabi punya center kat mana? Masjid. So apa konten dia? Ibadat. Tetapi sebab para sahabat, dia memahami konten itu, dia memahami ritual itu, maka akhirnya dia bawa dan membentuk perubahan diri. Hari ini kita kena, sebab kita lalui benda tu sebagai ajaran. Nama pun ajaran. Tentu dia bukan masuk dalam hati, dia ajaran saja. Maka akhirnya kita kalau nak motivasi, kena buat training motivasi pula, dan terpaksa pakailah Mak Saleh punya segala macam. Kalau tidak, kita rasa, sedangkan masya-Allah apa yang ada di dalam agama kita itu perlu difahami. So, dan orang tak ada pun rasa, kalau orang HR dia tak rasa pun bahawa aku bertanggungjawab, human resources, manusia ni kena bangun, dan kita dah ada dia punya wadah, ataupun kita dah ada dia punya konten, dan kita kena bagi saja. Itu tak berlaku, ya, sebab kita tak percaya bahawa apa yang Nabi bawa itu adalah the best. Walaupun kita tak cakap, tetapi praktik kita sedang bercakap. Kita tak cakap sebab kita akan nak cakap macam tu, tetapi praktik kita, dan saya yakin kenapa, sebab berjayanya musuh Islam, ya. Sebab musuh Islam bila dia menjajah kita, berapa ratus tahun kita dijajah, sejak daripada tahun 1511 sampailah merdeka 1957 kan. Tolak tu ratus tahun, dan tentu sepanjang kita dijajah, kita di-confusekan, dan kita dihilangkan. Kita nak contoh kat mana? Kita nak jadi mana contoh? Sebab tu mereka akan angkat Barat sebagai contoh. Jadi sebab tu kitanya kiblat, tanpa kita sedar, tanpa kita mahu, tetapi keinginan kita bila sebut orang Barat, Mak Saleh sebut mesti best. Nampak tak? Sebab proses itu mereka telah terapkan dengan mendalam sampai kita tak sedar, kita juga okey begitu. Dan untuk pergi ke situ, mereka terpaksa buang kekuatan keagungan Islam.
Jadi mereka tak nampak, kita tak nampak. Kalau kita nak bina sebuah kota, sebuah negara, kita tak nampak, oh, kita serius untuk study bagaimana cara Nabi SAW bangunkan negara. Sebab kita tak ada pun maklumat tentang dia, dibuangkan maklumat ataupun dihilangkan rasa dalam maklumat tersebut. Sebab tu dalam hidup ni kena rasa tu penting. Disebut roh tu penting. So hadis ni juga kalau kita tanpa ada roh kita masukkan, dia hanya kita baca biasa sahaja. Jadi kita cuba untuk membincangkannya insya-Allah. Baik. Jadi ukhuwah itu cuma sebenarnya kalau dalam Islam semua yang dikasih sekalian, dia ada sifir. Saya pun dah sebut dalam kelas kita sebab dulu kita dah 6 tahun ya, kita dah bersama 6 ya? Tak, 2 tahun. Penganjur buat lupa ni, Allah. Okey. Ingat ya, nak lahir ukhuwah ni semua yang ukhuwah. Sebab matlamat kita ukhuwah. Paling tidak kita bina dalam keluarga kita. Ya, paling tidak kita plan untuk bina dalam keluarga kita. Ukhuwah ini hanya lahir apabila, ya, ukhuwah ni mesti tentang manusia tuan-tuan, ya. Ukhuwah ini dia mesti lahir sebelum nak lahir ukhuwah, dia mesti ada satu benda namanya ulfah. Ulfah. So dia tak semudah itu kita cakap senang. Sebab tu cakap banyak menjadi retorik sebab kita tak ikut dia punya proses dia. Ya, proses dia, flow dia. So nak lahir ukhuwah mesti ada ulfah. Nak lahir ulfah mesti ada akhlak. Dan sebab itu kita akan tengok bahawa kenapa masyarakat kita kian susah, maksudnya kian tak ada ukhuwah, sebab akhlak dah jadi macam bukan keutamaan lagi. Akhlak, ya, akhlak bukan penting lagi. Bukan nilai seorang pada akhlak, ya, bukan nilai manusia itu pada akhlak. Nilai manusia pada siapa banyak duit. Jadi sebab tu orang banyak duit kena tunjuk dia banyak duit. Sebab tu hari ni kat FB, kat IG, kat mana, kat Twitter, tunjuk orang duit berkepuk-kepuk kan. Kadang-kadang main campak-campak duit. Sebab orang nampak teruk perangai, tapi dalam hati kata you terror. Sebab dia sedang letak nilai pada benda. Ya. Nilai pada glamour. Apa tu? Patutnya sebut apa? Glamour apa? Oh, glamour, sorry. Pula minum coca-cola ni tuan-tuan ya. 7 oops ni kadang-kadang ada silap. Jadi nilai kepada glamour. So glamour itu pada banyak mana follower. Ya. Sebab tu rebut follower. Tanpa manusia sedar. Manusia masuk dalam tunnel tu sekarang. Ya. Kalau dalam TikTok ada apa? FYP apa saya lupa dah pula. YI kan? Jadi dia ada, kalau ni ada algoritma dia, ni ada algoritma dia ya. Masing-masing buat itu dan mereka kejar untuk dapat ramai orang follow mereka. Dan itu menjadi nilai, dia jadi nilai. Bila nilai-nilai tersebut dibesarkan, mereka akan membuang nilai akhlak. Siapa akhlak dia anggap apa? Poyo. Poyo lah. Ya, jalan nak tunduk-tunduk poyo lah kan. Tiba-tiba nak panggil orang tua kita, nak panggil panggilan abang ya. Nampak ini sedang proses itu sedang masuk dalam pemikiran kita. Sebab mulanya dia alihkan kiblat. Orang barat kan, orang barat, orang Amerika terutamanya. Orang Inggeris pun tiru Amerika dah sekarang. Ya, dulu Inggeris terkenal dengan konservatif kan, tetapi mereka sekarang nak lawan. Sebab tu cerita dia orang maki hamun, mencaci, mencarut kat mulut dia. Ya, saya tak tahu macam mana lembaga penapis nak keluar. Sebab kalau keluar ada perkataan tut sampai habis. Daripada mula tengok orang tak tahu apa benda dia cakap. Sebab penuh dengan maki hamun. Akhirnya kita nak nampak macam kita pun kena cakap macam tu juga. Kita nak kita kena mencarut juga. Kalau tak mencarut tak nampak teruk punya dia ajar pemikiran. Kita mungkin okey, tapi anak-anak kita ya, dia orang sebab tu orang berakhlak dia anggap poyo. Okey.
Macam mana nak lahir ukhuwah? Kena ada ulfah. Macam mana nak lahir ulfah? Baik, saya dah sebut ulfah ni maknanya mesra. Mesra. Saya tak tahulah dengar ke tak suara saya daripada tadi ni kan. DNA yang biasa orang kata, saya tukar istilah tu. DNA diokso apa? Tu apa saya nak sebut pun tak apa, takut tersalahkan, nanti orang gelak dia balik mas kan tak best juga kan. DNA. Tengok kan, saya ceramah daripada tadi semua macam baik, sabar je tengok kan. Dengar. Kan? Tapi DNA tu pula dia macam mission in action, MIA. Allahu Akbar. DNA, deoxyribonucleic acid. Okeylah, tulisan nampak tapi nak sebut tu kadang simple. DNA. So DNA ni maknanya kita tahulah siratan helix tu kan. So dia punya cross tu dia mesti ada benda tu. So itu contoh, saya nak simplify kan. Maknanya seolah-olah kalau kita ni nak menjadi seorang Muslim yang multazim, Islam yang sebenar, so dia mesti ada benda tu. Okey. Ulfah tadi maknanya adalah mesra. Sikap mesra. Sikap yang kita ni ada gel. Orang mudah mesra, kita mudah mesra dengan orang. Itu perkara yang nak melahirkan ukhuwah. Kalau jenis pattern manusia yang memang tak peduli orang, dia tu kering, bukan gel, takkan lahir ukhuwah. Kita ni takkan lahir ukhuwah sama kita ni. Kalau orang ni tak peduli orang ni macam bengkak, dia takkan lahir apa pun. Tapi ulfah itu adalah gel yang akan menyatukan kita. So ukhuwah tu dia punya, ukhuwah tu idea ataupun hasil daripada ulfah tadi. Ulfah? Okey. Terima kasih. Nasib baik tanya kan. Kalau tidak ramai tulis DMA ya. Apa lagi? MIC, MIA, semua macam-macam. Saya tak tahulah apa tulis tadi. Nasib baik ada yang tanya kan. Okey. So apa mana ulfah? Mesra. So mesra ni dia kena ada dalam masyarakat Islam. Kita kena latih mesra. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga Imam Ahmad. Orang beriman itu kata Nabi sifatnya mesra. So mesra ni dia mesti transfer mesra tu pada muka, pada sikap kita. Once kita dengan manusia, kita mesti ada pakaian mesra tu. Ya, kita mesti mesra. Kan? Dan ini kena latih sebab Nabi kata orang beriman itu dia mesti mesra. Setengah orang dia rasa alah, aku pergi masjid tak peduli orang. Dia lupa pesan Nabi. Orang beriman dia mesti jadi mesra. Dan mudah dia mesra dan mudah mesra. Mesra dan mudah mesra, nak bagi komplit lagi. Walaupun mesra tu dah cukup dah, tapi mudah dimesrai. Mudah dimesrai. Dan Nabi sebut la khaira, tidak ada kebaikan, liman, bagi orang yang la ya'laf wa la yu'laf. Dia tak nak mesra dengan orang dan orang payah mesra dengan dia. So kita ni kena ada macam ada gel. Tapi macam mana nak lahir mesra? Macam mana nak lahir mesra? Sebab tu mesti ada akhlak. Hanya akhlak saja yang menjadikan orang tu mesra. Sebab tu daripada ukhuwah, ulfah, turun ke bawah mesti akhlak. Orang sombong takkan boleh mesra dengan orang. Orang yang rasa sentiasa dia betul seorang-seorang dia takkan boleh mesra dengan orang. Hanya orang tawaduk. Sebab tu akhlak yang paling besar ialah tawaduk.
Ingat, akhlak yang paling besar yang kita kena ada ialah sifat merendah diri. Dan Nabi sebut, bila dia merendah, Allah angkat darjat dia. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Dia merendah diri, tapi dalam hati kita, no, jangan, nanti orang pijak kepala kita. Jangan nanti. Macam dalam nafsu kita cakap macam tu kan. Okey. Jadi waman takabbara, dan Nabi sebut barang siapa sombong, ahanahullah, Allah yang hina dia. Allah yang hina dia. Jadi kalau kita nak maintain takabur, silakan. Tunggu masa je di mana ruang Allah akan beri kutukan, pukulan, kehinaan. Jadi simple balik. Jadi balik, ukhuwah nak lahir mesti akhlak. Kan? Jadi akhlak itulah yang mengajar kita senyum kat orang, memaafkan orang, tak berdendam dengan orang, tidak bersangka buruk pada orang. Itu akhlak. Okey. Akhlak ni pula macam mana nak lahir? Macam mana nak lahir akhlak agaknya? Sebab akhlak tu, maafkan saya sebab tak mendefinisi. Sebab dia mesti satu sifat yang spontaneous. Spontaneous senyum, spontaneous memaafkan, spontaneous itu sampai tahap akhlak gitu. Macam mana nak lahir akhlak? Akhlak lahir melalui ibadah. Sebenarnya akhlak ni diterlahir daripada ibadah yang kita buat. Kalau betul ibadah kita tu diterima oleh Allah, dia akan lahirkan sebab ibadah ni maknanya penghinaan kepada Allah. Jadi bila betul-betul kita buat penghinaan kepada Allah, maka terbit bunga yang namanya akhlak. Ya, jadi mesti ibadah tu penting. Ibadah itu penting. Sebab itulah ibadah ni ada yang wajib. Kalau kita tak boleh nak buat yang sunat, yang wajib kita jaga betul-betul, dah lahir dah akhlak. Apatah lagi kalau kita dah mula buat benda-benda yang sunat. Ya. Jadi akhlak lahir di mana? Dari mana? Ibadah. Alhamdulillah. Ibadah lahir dari mana? Ibadah lahir dari mana? Ini macam nak habis cepat ni ya. Jawab iman habis cerita. Sekian, wabillahi taufik dah. So, kita tengah bincang kronologi ni sebenarnya. Ya. Mekanisme yang dibuat oleh Nabi. Ini mekanisme yang dibuat oleh Nabi. Betul Nabi tekan ibadah, lahir akhlak, lahir ulfah, lahir ukhuwah. Dan ukhuwah tu nanti ada lagi yang lahir di atas. So, ibadah lahir dari nak bagi tepat jawapan tu. Ibadah lahir dari ilmu nafi'. Ilmu nafi'. Nafi'. Nun alif fa'ain. Ni kena dengar betul-betul kan, tidak macam mapek pula kan. Tadi dah tukar N dengan M dah. Dia balik kan bagi tahu anak kita, kamu ni kena ambil ilmu mapek ni. Allah, ilmu nafi'. Okey, ilmu nafi'. Jangan tulis ilmu saja. Sebab ilmu saja belum tentu jadikan orang tu beramal. Macam kita dah sebut banyak kali dah. Dengan ilmu yang tak nafi', kerja dia berdebat tak sudah-sudah. Ilmu semata-mata kita rasa kita pandai. Habis mengaji ni semua pakak, geng kita semua pandai belaka. Kita hebat. Ya, ustaz kita hebat. Orang lain semua tak betul. Itu bukan ilmu nafi'. Sebab ilmu yang pergi kepada amal. Cuma amal tadi pun saya pun tiba-tiba tak berapa nak teliti tadi. Amal tu mesti amal mutaqabbal. Ya. Mutaqabbal. Tengok ya. Saya cakap bahasa Arab, orang sini terus terjemah bahasa Melayu kan. Maknanya ya Allah, patutlah saya cakap Melayu macam tak berapa nak clear je blur.
Allahu Akbar kan. Bila cakap Melayu kena perlahan-lahan. Rupanya kena cakap Arab baru faham. Masya Allah. Kenapa tak begitu awal ya? Okey, baik. Jadi ilmu apa? Ilmu nafi'. Ilmu nafi'. Daripadanya lahir amalan mutaqabbal. Daripada amal mutaqabbal barulah lahir akhlak karimah. Di sana barulah ulfah. Ya, dan lahir ukhuwah. Dan di bawah ilmu itu betullah iman. Ya. Iman. So iman tu yang produce kita untuk kita menuntut ilmu nafi'. Okey, jadi semua yang saya kasih sekalian, jadi itu kita kena nampaklah, maknanya sebab tu kalau kita belajar tentang sosial, kita tengok ya tentang dalam bahasa biasa kita biasa orang kata akhlak dan etika. Dan kita rasa bahawa etika dan akhlak adalah sama. No, tak sama. Sebab akhlak dia punya flow dia. Akhlak dia bukan dia bila terlaksana macam sama. Orang yang beretika dia senyum, dia baik. Orang yang berakhlak dia senyum, dia baik. Bila dia pelaksanaan sama. Tapi bila kita nak mendalami akhlak dalam Islam terbit daripada ibadat. Ya, terbit daripada ibadat. Sebab tu ibadat kita nak kena jadi ibadat yang diterima. Sebab makin kita diterima amal kita, makin akhlak kita makin baik. Ya, makin baik akhlak kita bila amal kita diterima. Sebab tu orang yang kalau tiba-tiba kasar, cakap laser, semua yang dikatakan kena cek balik. Entah amal kita tu tak diterima. Sebab bila amal mutaqabbal, dia mesti pergi pada akhlak yang mulia. Dia memang ke situ. Sebab tu Nabi sangat mulia akhlak, sebab amal Nabi banyak dan diterima. Okeylah, insya-Allah nanti kita tengok akan datang pada iman yang sempurna. Ya. Nafi', bermanfaat. Nafi'. Tengok kan, saya itulah kelemahan mikrofon kan. Kalau betul mikrofon terus tak terjemah pun tahu kan, tapi sebab tak jelas tadi perlu terjemahan. So saya dah risau dah ni, Masya Allah kan. Semua ni proses flow dia tu. Maknanya kalau kita cakap okey, saya ni sekarang ni nak bina ukhuwah persaudaraan di masyarakat kita kena fikir bahawa ukhuwah tersebut boleh hanya lahir kalau masyarakatnya ada ulfah. Macam mana saya nak lahir ulfah? Mereka itu mesti ada akhlak. Dan bagaimana saya nak lahirkan akhlak? Mesti kita kena bawa kepada amal. Ya, kena bawa orang solat. Ya. Kita tak, untuk orang awam jangan cerita tahajud, jangan cerita yang asas, solat itu. Sebab itu je dah cukup dah sebenarnya untuk lahir akhlak yang mulia. Kalaulah solat itu mutaqabbal, diterima. Dan amal yang macam mana? Amal mutaqabbal mesti dari proses ilmu yang berterusan. Proses ilmu akidah yang berterusan, ilmu syariah membetulkan, dan ilmu akhlak tasawuf yang membetulkan hati. So bila kita buang mana-mana cabang daripada ilmu yang selama ni berfungsi membetulkan masyarakat, jadilah tak seimbang masyarakat. Ada cerita tentang, sebab tu hari ni tak cerita tentang akhlak di tahap apa, sebab kita dah buang ilmu tu awal kita. Musuh dah buang ilmu tu. Berjayanya musuh. Saya nak berhenti dah, janganlah marah. Okey. Jadi tu kena tunggu hadis yang berapa nanti kan. Nanti kena tunggulah. Tapi actually sebab marah ni ya, sikit nak respon sikit ya. Marah ni dia seperti semua sifat, cuma dia ada yang sifat tu macam kita nampak negatif ya, ataupun ada sifat tu sifat yang semua sifat
yang ada pada manusia, kita kena cermat setiap satu. Setiap satu. Macam pemurah contohnya. Adakah pemurah tak perlu dicermati? Pemurah perlu cermat tak? Sebab ada orang minta bantuan untuk dia punya kuih dekat luar tu. Kena cermat tak kena cermat? Jangan pemurah tak apalah Syekh, nak bagi semua ya Allah, buatlah patung bersama mana pun. Contoh. Betul, ni konteks ya. Jadi rupanya setiap benda kena dicermati. Termasuk juga marah. So kalau benda yang positif itu perlu dicermati, maka marah yang memang daripada awal nampak macam negatif perlu dicermati. Dan bila kita cermat tentang dia, baru kita dapat mempergunakan dia, sebab benda ada dalam diri kita ya. Kita pergunakan dia untuk kebaikan kita dan keluarga kita ya. Ada boleh kita boleh gunakan. Sebab kalau buang langsung perasaan marah itu, kita jadi orang yang dayus ya. Dayus ni bukan laki-laki saja, orang boleh jadi dayus ya. Apabila perasaan marah kepada benda yang sepatutnya dia sensitif, tak ada dah redha lah Syekh. Itu bukannya redha yang betul. Jadi itu insya-Allah dibincangkan. Agak saya panjang syarah tu kat situ tu nanti. Tapi marah yang kita nampak mudah sangat spark. Sebab Nabi sebut marah, sifat marah, jenis-jenis marah, kerana apa marah. Baik, semua itu dibincangkan dengan agak panjang lah ya. Sebab cuma marah ni ialah pancing emosi. Simple yang saya nak sebut. Untuk diri saya ni, bukan untuk ni. Ini semua okey semua. Macam dia orang ni pernah marah ke ni ya. Sehingga nak cerita macam tak sesuai nak cerita kan. Jadi baik, semua yang dikatakan okey. Marah ni sebab dia boleh memancing emosi. Problem dia adalah bila emosi kita terpancing, sebab emosi ni dia akan take charge pemikiran. Sama macam dadah. Bila orang ambil dadah, dia tak dapat tahu dia punya, sebab dadah tu take charge. Marah ataupun mana-mana emosi dia boleh take charge. Sebab tu, dan benda yang paling banyak benda lain yang boleh take charge kita. Pemikiran patut dia sentiasa kita ni pada setiap masa sentiasa dikawal oleh akal. Tapi yang boleh mengambil alih akal adalah emosi. Dan emosi paling besar ialah marah. Jadi sebab tu marah ni Nabi pesan sangat jaga-jaga, hati-hati ya. Kenapa? Kalau kita tak, dia akan hilang. Dan cakap yang mungkin tersalah ya, malam rumah tangga, kalau suami tiba-tiba dia cakap talak walaupun dia ketika itu emosi take charge, sebagai contoh ya. Jadi sebab tu Nabi pesan sangat, sebab kita ni tak boleh pada bila-bila masa meletakkan emosi mengawal pemikiran. Tak boleh ya. Emosi tu macam-macam, rindu emosi, sayang emosi, cemburu emosi, marah emosi. Tetapi kalau dia sampai take charge, keluar, nak tahu take charge bila kita cakap tu dipadan dengan syariat, tak kena dengan syariat. Syariat tak benar, Allah tak suka, Nabi tak suka. Tapi emosi peduli apa? Tu kelebihan emosi, dia ada satu istilah, peduli apa. Jadi sebab tu kalau nak selamat ya, sebab nanti dalam neraka antara sebutan paling banyak ahli neraka adalah akibat aku peduli apa. Inilah akibat dia tu, peduli apa. Itulah tempat orang yang peduli apa, neraka jahanam ya. InsyaAllah nanti jumpa hadisnya detail insyaAllah. Kat sini mungkin masih kita nak bercerita tentang tak banyak muka surat, dua muka surat kita habis bincang insyaAllah. Boleh kot ya setakat itu. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya terlambat, mohon maaf, dan menyebabkan kelas terlambat pula. Jadi pastinya lepas ni banyak tugasan-tugasan lain. Ampun maaf daripada saya, bukan sekadar lambat tadi, perkataan, akhlak kadang-kadang bergurau ya, tersinggung yang tak sesuai dengan akhlak Rasulullah, maka saya dengan penuh rendah diri memohon maafan. Terima kasih bersama datang. Terima kasih bersama, dengan sebab bersama kita dapat buat ibadah ini. Tanpa tiba-tiba tak ada orang, saya seorang, maka tak adalah dapat saya ibadah, menuntut ilmu, berbincang soal ilmu yang pahalanya sangat besar di sisi Allah. Cuma pastikan mutaqabbalah. Pastikan dia diterima. Once dia terima, akhlak kita tiba-tiba tertiun jadi baik. Bila terima je amalan, akhlak tertiun jadi baik. Sebab akhlak tu dia punya result ya.
Dalam Islam macam tu. Etika kita boleh bentuk dia, tetapi akhlak dia terbentuk, ya, dia terbentuk. Baik. Cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan kafarat, saya sudahi dengan salam yang lafaz salam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.